Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Video lepas aku dah cakap pasal Ukraine, Russia, perang dan sebagainya. Dan apabila kita bercakap pasal soal perang, terutama berkaitan dengan Rusia, takkan lari daripada isu bom nuklear. Ya. Apa yang akan terjadi sekiranya perang nuklear berlaku? Bagaimanakah keadaan untuk kita bayangkan perang nuklear itu berlaku macam mana? How can we actually expect macam mana kita nak survive benda tu? Boleh ke survive? Kalau boleh, macam mana kita nak survive? Apakah yang perlu kita lakukan? Itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Apakah yang kita boleh buat semampu yang mungkin untuk berada dalam keadaan yang darurat seperti ini. Tanpa melengahkan masa, bagi mereka yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang. Kerana apa? Kerana banyak lagi video yang korang akan suka seperti video ini akan datang. Dan untuk pastikan korang tak miss out, do subscribe and click the bell button as well. Let's dive into the video. Sekarang, as we speak right now, ada 9 buah negara dalam dunia ini yang ada nuclear warhead, yang ada nuclear bom lah senang cerita. Dan total nuclear bom yang ada dekat atas muka bumi ini melebihi 15,000 biji nuclear warhead. Ya, dan salah satu daripada 9 negara ini launch sebiji pun cukup lah. Bila satu negara itu launch sebiji, maka the chain reaction akan berlaku di mana negara-negara lain ni akan launch juga. Demi apa? Demi keselamatan negara mereka, supaya negara-negara yang ada nuclear weapon ini tak terkena nuclear weapon daripada negara-negara lain. Jadi guys, how bad is nuclear weapon? Teruk sangat ke bom atom ni, bom nuklear ni? Let's talk about this and put this into perspective. Jika satu biji nuclear warhead yang beratnya 1 megaton meletus, inilah yang akan berlaku. Segala apa yang berada dalam lingkungan 1 kilometer radius, segalanya akan vaporize, segalanya akan musnah, segalanya akan hilang. Ibarat seolah-olah tak wujud langsung. Perkataan yang tepat untuk menggambarkan perkara ini adalah vaporize. Vaporize itu dalam bahasa Melayu apa? Dia macam puff, hilang macam tu lah, hilang. Vaporize. Dan setiap bangunan yang ada di sekitar 7 km radius daripada tempat letupan akan musnah akibat daripada angin. Daripada letusan punya kuat tu, angin dia cukup untuk menghancurkan apa-apa bangunan di sekitar 7 km radius bom nuklear itu. Apa-apa yang ada di sekitar 12 km radius daripada letupan akan terkena thermal blast ataupun wave yang sangat-sangat panas daripada bom nuklear tersebut. 12 km dengan thermal wave ini, 12 km away ni, korang punya badan kulit akan terbakar ke third degree burn. Dan possibility untuk korang mati kerana melecur sangat-sangat tinggi. Dan bagi mereka yang berada 20 km daripada tempat letupan, korang akan dapat lihat satu sinaran cahaya flash yang sangat-sangat terang. Sehingga kan bagi mereka yang tengok direct perkara ini, benda ini akan membuatkan korang buta untuk sementara waktu. Korang akan hilang deria penglihatan korang untuk seketika. Persoalannya sekarang, apakah yang perlu korang buat apabila kita terdengar siren ini? Siren di mana akan berlakunya letupan ini dan sebagainya ini, yang memberi warning kepada kita ni, apakah yang patut kita buat guys. Dan dekat sini aku nak bagi tahu korang, melarikan diri sejurus yang korang tahu ada bom yang meletup, benda tu adalah benda yang paling salah untuk korang buat. Jadi bagaimana? Jom kita selami cara-cara untuk survive nuclear apocalypse. Step 1 adalah menyorok, hide. Ya, apabila perang nuklear bakal berlaku, akan adanya siren-siren amaran yang akan dikerahkan oleh pihak tentera. Sejurus kita dengar siren-siren ini, benda yang patut kita buat adalah untuk hide, bukan melarikan diri. Kerana apa? First of all, semua orang akan melakukan benda yang sama. Apabila panik, menggelabah, akan nak caw. Tetapi kat mana korang nak caw? Korang tahu ke kat mana letupan itu akan berlaku? Bagaimana korang tahu yang korang nak caw tu korang actually lari daripada bom, bukan pergi ke arah bom itu? How do you know that? Dan apabila dalam keadaan kelang kabut macam ni, korang akan terperangkap dekat dalam jam oleh kerana kereta terlampau banyak, dan itu akan membuatkan korang akan menjadi macam seperti sitting duck. Korang lagi tak ada peluang untuk buat apa-apa langsung. Bayangkan jam yang biasa hari Senin pagi-pagi buta tu pun dah macam haram. Korang bayangkan kalau semua dah kelang
kelang kabut macam ni nak larikan diri. Jadi peluang terbaik untuk selamat adalah hide, sorok. Kita kena cari tempat-tempat yang betul untuk kita sorok. Kalau jiran korang ataupun korang ada bomb shelter, that's the place that you want to go lah. Siapakah kat Malaysia ni ada bomb shelter, betul tak? Jadi the second best thing after bomb shelter adalah tempat underground. Kalau korang berada dekat tengah-tengah KL ke, kat mana-mana yang dekat bandar ni, dan sekeliling korang tu ada subway ataupun lane kereta api ataupun apa-apa jalan yang bawah tanah seperti smart tunnel atau sebagainya, ataupun jalan-jalan LRT ke jalan-jalan KTM yang bawah tanah, that is the best place that you can go. Tapi jika tak ada, the next best thing is untuk cari the biggest cement building ataupun building batu yang besar yang ada basement. Go to the center of the building, paling tengah building tu yang korang boleh pergi, dan make sure korang turun tingkat yang paling bawah yang korang boleh turun kat bangunan itu. Penting untuk kita berada dalam bangunan adalah, first of all, it can actually help you to shield daripada letusan ini. Dan kemudian kenapa kita kena turun bawah? Sebab being underground adalah tempat yang paling selamat, kerana bom yang meletup itu adalah berada di atas surface atau permukaan bumi, bukannya di bawah bumi. Apabila korang berada dekat bawah tanah, actually it helps daripada radiation punya heat. Korang akan selamat daripada radiasi. Dah settle, dah masuk dah bawah tanah dan sebagainya, korang tunggu. Korang akan dengar gegaran, akan letupan dan sebagainya, dan benda tu akan menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Dan sejurusnya, apabila dah settle bom apa benda semua dah meletup apa benda semua, korang akan ada insting apa? Insting untuk keluar, untuk pergi tengok, untuk pergi selamatkan diri ataupun apa-apa je lah. Jangan. Kat sini adalah langkah seterusnya, yang kedua, iaitu wait. Tunggu, duduklah dekat dalam itu selama yang mungkin. Kerana apa? Kerana dekat atas tu masih belum settle lagi. Walaupun kita dah dengar letupan tu berlaku, dah meletup, dah kebabom, dah habis semua, tetapi benda tak settle lagi. Apa benda yang tak settle tu? Radiasi pada ketika itu dalam keadaan sangat-sangat tinggi sekali. Debu-debu yang ada dekat atas sana tu, yang ada kat udara, semuanya berradiasi. Jadi korang kena tunggu sehinggalah semua debu-debu itu turun kena tanah dan sebagainya, dan untuk benda tu kurangkan impak radiasi kepada korang supaya korang boleh survive bila korang kat atas tu. Try to stay inside paling-paling kurang pun 72 jam. Kerana apabila 72 jam ends, kebarang kalian kebanyakan radiation dust kat luar sana dah start settle, dah start jatuh dekat atas muka bumi, dan benda tu akan slowly didegradekan dia punya possibility untuk korang kena keracunan radiasi. Cop. Sekarang guys, aku nak cerita pasal satu syarikat anak tempatan yang telah menempa nama di pasaran dunia. Produk yang mereka jual dah lebih pada 56 negara guys, orang jual. Bukan itu saja, syarikat anak tempatan ni dah mendapat pelbagai jenis recognition, pelbagai jenis award di serata dunia. Antaranya di United Kingdom, di Rusia, Poland, France, China dan banyak lagi. Memperkenalkan Fizzy Juice, produk vape yang terbukti telah membantu ramai perokok tegar kat luar sana untuk berhenti merokok, dan sangat diterima baik di pasaran luar negara guys. Kalau korang nak tahu, Fizzy Juice ni kalau dekat UK, dia bukan sebagai alat vape macam biasa je. Diorang kategorikan ini sebagai ubat-ubatan. So, produk Fizzy Juice ni memang berkualiti dan telah melepasi pelbagai garis panduan yang ditetapkan kat UK. So, untuk korang yang masih gagal untuk berhenti merokok, korang boleh cuba Fizzy Juice Disposable ni. Fizzy Juice Disposable ni ada dua versi. Satu yang 800 puff, satu yang 3200 puff. Banyak guys, pelbagai pilihan guys. Lebih daripada 25 jenis perisa yang ada dekat market. Contohnya Strawberry Sundae, Vape Sour Apple, Fizzy Cola, Bull Energy, Strawberry Sour Apple, Guava, Hazelnut Coffee dan banyak lagi guys. Jom sama-sama berhenti merokok dengan Fizzy Disposable untuk kehidupan yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan Fizzy Disposable ni, korang boleh pergi ke kedai-kedai vape yang berdekatan, atau korang juga boleh direct pergi dekat website dia www.fizzyjuice.com.my. Jom berhenti merokok dengan Fizzy Disposable. So, kat sini the crucial part is memang the waiting part. Sebab itulah orang start simpan makanan apa benda semua tu tau. Bukan untuk survive lama, actually untuk survive the first 72 jam saja yang dekat dalam tempat korang menyorok itu. Kerana selepas daripada 72 jam tu, korang dah boleh keluar. Korang kena keluar actually untuk terus survive, tak boleh stay dalam. So kalau korang berada dekat dalam building, korang kena cari dalam 72 jam tu, korang kena cari supply. Kalau korang kat dalam mall ke, sedap lah sikit kan, at least korang boleh pergilah Tesco ke, korang pergi Paksen ke, apa benda ke kan, Aeon ke kan, at least ada juga barang-barang untuk survive tu. Kalau korang pergi duduk dekat building KWSB
Lantak korang lah. Tapi dalam masa 72 jam kau kat dalam menyorok tu, carilah apa-apa. Tak kira lah building apa. Kau duduk kat KWSP ke, kau duduk dekat Mid Valley ke, cari apa-apa yang boleh korang jadikan sebagai barang untuk trade nanti. Anything would do. Pada ketika ini, wang ringgit mungkin dah macam kurang nilai dia. Apatah lagi jika perang berterusan, maka nilai wang kertas sesebuah negara itu akan plummet, akan jatuh, akan hilang. Tapi apakah satu benda yang akan stay relevant dan akan stay berharga? Gold. Pada ketika inilah, kalau korang ada simpan gold, gold tu akan menjadi sangat-sangat berharga dengan korang. Bukan pada waktu ketika korang melepas bom ni tau. Mungkin selepas nak start balik rebuild the country, the nation, gold tu mungkin akan menjadi satu-satunya bahan perantara untuk korang berurus niaga. Penting tak penting lah gold pada ketika itu. Dah lepas 72 jam, move, keluar. Step ketiga adalah untuk move, untuk korang keluar, untuk korang cari orang-orang lain. Kerana korang akan boleh survive dengan lebih baik jika korang ada manusia-manusia yang lain. Kalau korang stay satu tempat, korang tak boleh survive. Korang boleh hanya bergantung pada satu benda, dan kemudian benda tu habis dan die. So, the key element untuk survive ketika nuclear apocalypse adalah untuk stay moving. Keep moving, untuk korang cari orang-orang, untuk cari resources, untuk cari bantuan dan sebagainya. And in time like this, korang kena cari information. Bagaimana nak cari information? Cari analog radio. Information is essential. Dekat situ lah kita boleh dapat dengar berita ke, apa benda ke, siaran broadcast untuk siaran emergency ke, apa benda ke, anything. Any information will be a very good information. Kerana mungkin analog radio tu boleh pick up benda-benda yang tak dapat di pick up oleh benda-benda lain. Terutamanya phone, memang tak dapat dah, tak guna dah. Phone apa benda semua tak ada pakai dah. Analog radio is the key. So anything yang boleh sourcekan information kepada korang, korang kena cari, korang kena gunakan benda itu. Apabila kita berjalan, jumpa orang dan sebagainya, mungkin orang tu baik dan mungkin orang tu tak baik. So apakah yang kita kena buat jika kita jumpa orang-orang yang tak baik itu, yang mungkin akan nak mencuri daripada kita? Prepare untuk trade, prepare untuk bagi barang kepada mereka. Barang apa? Barang-barang yang korang dah siap, dah cari masa mula-mula tadi. It might be benda yang berharga, tetapi ingat, apa yang lagi penting, nyawa korang. Give whatever they want and make sure korang survive. Walk away. If there's a chance to walk away, walk away. Do not confront. Jangan nak jadi hero, jangan nak lagak terror. Whatever it is, survive. Survive. Kemana korang nak kena gerak, itu juga penting. Apabila keadaan lepas nuclear bomb ni ataupun nuclear war ni berlaku, korang punya siang akan cepat habis matahari. Sebab apa? Sebab debu, sebab benda-benda banyak awan tebal ni yang akan menutup matahari dengan cepat. Dan jika korang berada dekat negara-negara sejuk, avoid going north. Lagi utara korang pergi naik atas, lagi sejuk. Try to find help anything southern. Dan chances untuk korang survive bila korang tak berada di tempat sejuk lagi tinggi. Dan pada ketika ini, saat ini, tanah dah makin tak subur. Bukan tak subur apa, memang beracun dah pun. So korang kena cari canned food. For the rest of your life setakat ini, korang kena survive dengan canned food. Korang kena cari, pergi mana-mana yang boleh korang cari untuk cari canned food. Cari bottle water. Air luar dah tak selamat dah untuk korang minum. So this is the thing that you need to do when you move out. Mungkin this is the end of it. Korang hanya perlu cari orang untuk terus survive, dan mungkin cari tempat yang boleh korang bergantung harap untuk start the new colony, untuk start the new life after the nuclear apocalypse. Macam cun tak cun? So all this is just a basic principle tips untuk survive. Tak kira lah dekat nuclear war ke apa benda ke, ini adalah the things that basic essential thing yang kita kena buat sebagai manusia jika nak survive di suatu tempat. Basic principle. Aku harap korang dapat sedikit sebanyak info tentang video ini yang dibuat hanya untuk menghiburkan diri dan untuk hiburkan korang. Don't take things too seriously. Comment down below apa suggestion korang kalau korang nak survive daripada nuclear apocalypse ni. Ramai yang nak tahu, nak share juga apa benda yang korang fikirkan. Alright, so yeah, till again, see you guys on my next video. Stay safe, stay healthy, be a good Muslim as always. Siapa suka baju ni? Alright, link down below. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.